Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan akan membentangkan tentang kerja kursus sejarah perkembangan nasionalisme di Filipina. Objektif kajian. Pertama, saya dapat mengetahui makna nasionalisme. Kedua, saya dapat mengambil iktibar daripada nasionalisme di Filipina. Ketiga, saya dapat mempelajari latar belakang nasionalisme di Filipina. Keempat, saya dapat menganalisis kesan-kesan dari berlakunya nasionalisme di Filipina. Kaedah rujukan. Kaedah rujukan ilmiah. Kedua, kaedah melayari internet. Ketiga, kaedah pembimbingan guru. Persoalan kajian. A. Menjelaskan konsep nasionalisme. B. Menguraikan latar belakang nasionalisme di Filipina. C. Menguraikan Jos Rizal di Filipina. D. Iktibar daripada perjuangan Jos Rizal. Laporan kajian. A. Menjelaskan konsep nasionalisme. Nasionalisme adalah satu ideologi atau kefahaman yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi atau yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. B. Menghuraikan latar belakang nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajah asing. Nasionalisme pada peringkat awal berbentuk gerakan propaganda. Ini dipimpin oleh Jos Rizal yang disokong kuat oleh golongan pertengahan berpendidikan barat. Gerakan ini menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Spanyol. Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti bangsa Spanyol dan diberikan kebebasan untuk bersuara. Tindakan Spanyol untuk tidak melayan tuntutan ini menyebabkan Jos Rizal menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892. Namun begitu, Jos Rizal telah dibuang negeri dan akhirnya dijatuhi hukuman bunuh atas tuduhan terlibat dalam pemberontakan. Kegagalan gerakan propaganda mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal. Bonifacio menubuhkan katipunan untuk memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Katipunan yang merupakan gerakan revolusioner telah menggunakan Akbar Kalayan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Bonifacio dan Aguinaldo telah memimpin katipunan melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1896 untuk menyingkirkan pemerintahan Spanyol. Namun usaha ini gagal. Bonifacio telah dihukum mati pada tahun 1897. Aguinaldo kemudiannya bekerja sama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Spanyol dari Filipina. Namun begitu, peristiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo pada tahun 1899 tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya, Filipina diletakkan di bawah penguasaan Amerika Syarikat. Di bawah penjajahan Amerika Syarikat, golongan nasionalis ini mengubah strategi perjuangan dengan menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Pendekatan kerjasama membolehkan Sergio Osmeña, pemimpin Parti Nasionalis dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Gerakan menuntut kemerdekaan ini diteruskan oleh golongan nasionalis sehingga Perang Dunia Kedua. Menghuraikan Jos Rizal di Filipina. Jos Protasio Rizal Mersado y Alonso Real Lunda ialah nasionalis Filipina
dan seorang cendekiawan semasa pengakhiran zaman penjajahan Spanyol di Filipina. Pada tahun 1892, beliau menubuhkan gerakan awam yang dikenali sebagai La Liga Filipina. Gerakan ini ditubuhkan untuk mendesak kerajaan Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Filipina secara sederhana dengan cara yang sah, tetapi telah dibubarkan oleh gubernur. Pada waktu ini, Jose Rizal telah diisytiharkan sebagai musuh negara oleh pihak berkuasa Spanyol kerana penerbitan novelnya Noli Me Tangere dan El Filibusterismo. Beliau kemudian dihantar ke Dapitan pada Julai 1892 dan kemudiannya dihukum mati pada 30 Disember 1896. Iktibar daripada perjuangan Jose Rizal. Pertama, tanpa ilmu pengetahuan, kita mudah dipermainkan oleh pihak yang lebih maju dan cuba mengambil kesempatan. Perpecahan dalam kalangan masyarakat akan memudahkan musuh-musuh luar menguasai kita. Oleh itu, kita perlu menghadapi musuh dengan menggunakan kekuatan akal fikiran, iaitu ilmu, dan bukannya kekuatan tenaga saja. Kedua, kita patut mencontohi pemimpin-pemimpin masa lampau yang mempunyai semangat juang yang kental. Kita patut belajar daripada sifat pemimpin masa lampau dan tidak mudah putus asa dalam perjuangan. Sifat tersebutlah yang menyebabkan mereka gigih berjuang hingga mencapai kejayaan. Rumusan nasionalisme iaitu perasaan cinta akan negara membawa maksud perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Sebagai contoh, Jose Rizal merupakan salah satu tokoh yang banyak berjasa kepada Filipina. Beliau dan rakan-rakannya pada awal telah membentuk gerakan yang digelar propaganda dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil iktibar daripada jalan cerita nasionalisme di Filipina dan mengaplikasikan ia ke dalam kehidupan kita agar Malaysia kekal aman dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain, orang asing. Sekian, terima kasih.